Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawanti, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari, apa khabar anda semua penonton-penonton WHI? Kami berharap anda dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja dan bertemu kembali dalam siaran hari Khamis 26 Ogos bersama saya Segita dan juga Uyaina Arsyad. Betul tu. Sedar tak sedar dah 26 Ogos, jadi kurang lebih 5 hari sahaja lagi sebelum kita menyambut Hari Kemerdekaan Negara yang ke-64. Kami doakan anda baik-baik sahaja di rumah. Okey, dan seperti biasa Sugi, sebelum kita mulakan siaran kita untuk berkongsi pelbagai topik menarik pada hari ini, ingin kami ingatkan sekali lagi berkenaan dengan statistik COVID-19 di negara kita sehingga tarikh semalam. Okey, kalau kita lihat semalam berlakunya peningkatan sekali lagi dari segi kes baharu, iaitu sebanyak 22,642 kes, dan kes kematian baharu juga agak tinggi 265 kes, dan kes sembuh baharu adalah sebanyak 20,798 kes. Ya, Yana, dan walaupun Yana pelbagai kelonggaran diberikan, kita masih lagi harus ingat kita masih berjuang. Betul. Kita harus menurunkan bilangan kes harian yang direkodkan. Jadi sama-samalah kita ikut SOP yang ditetapkan. Walaupun kita dah orang kata boleh bergembira sedikit, boleh keluar makan, boleh melakukan aktiviti sukan, haruslah kita sentiasa ingat SOP itu sentiasa penting, dan juga digalakkan untuk kita memakai pelitup muka bersama dengan face shield. Kalau kita orang kat studio pakai, mungkin anda tidak boleh mendengar suara kami dengan jelas, jadi kami sekadar memakai pelitup muka sahaja. Tapi kalau anda mungkin nak keluar ke pasar ataupun nak keluar ke orang kata ke restoran, bolehlah pakai pelitup muka dan face shield tu boleh dicuci, boleh digunakan beberapa kali. Betul. Tapi Kak Sugi, walaupun kelonggaran dah diberikan sekarang ni, macam dah boleh dine in, dah boleh pergi ke macam-macam tempat dan sebagainya, kami harapkan anda tidak salah guna kelonggaran yang diberikan ini. Ingat, kelonggaran tidak bermaksud kebebasan. Okey, jadi sama-sama kita menggalas tanggungjawab ini, dan walaupun sebenarnya seringkali setiap hari di Wanita Hari ini juga kita selalu memberikan update terkini tentang COVID, bukan apa, sekadar mengingatkan antara satu sama lain. Sebab kadang-kadang kita ni terlupa, Sugi. Saya pun selalu nak mesej awak lah, nak check dengan awak. Okey, apa pun itu sedikit update berkaitan dengan COVID-19. Dan hari ini sebagai pembuka siaran hari Khamis, kami ada sesuatu yang istimewa. Kita ada Farisha Iris dengan lagunya Hello. Hello. Jom kita saksikan. Jelingan matamu penuh dengan tanda tanya, apakah cinta atau tidak suka? Jangan rahsiakan jika ada rasa cinta. Kau buat aku asyik tanya-tanya. Body language-mu seakan jawaban. Ku menunggu lamaranmu. Hello, jangan tapau cinta tak setia. Jangan angau pintaku tak mampu. Tolong tapau cinta kau setia. Tolong terus ku beri cinta. Kalau kau berdusta atau kau suka-suka, jangan kau coba dekatiku lagi. Kalau kau pura-pura jadi mangsa cinta, takkan ku beri peluang kedua. Body language-mu seakan jawaban. Ku menunggu lamaranmu. Jangan tapau cinta tak setia. Jangan angau pintaku tak mampu. Tolong tapau cinta kau setia. Tolong terus ku beri cinta. Hari-hariku tertanya-tanya, mengapa kamu yang ku mau. Oh, kata-katamu buatku membisu.
saja, katakan what you really want. Adakah kau serupa? Adakah ini cinta? Hello, jangan tapau cinta. Kau setia. Jangan anggap pintaku tak mampu. Tolong tapau cinta. Kau setia. Tolong terus ku beri cinta. Jangan tapau cinta. Body language. Tak tahu nak nyanyi macam mana tadi. Itu dia tadi lagu Hello yang dinyanyikan oleh Farisha Iris yang juga menjadi OST untuk drama Jangan Tapau Ya, Cintaku. betul. Dan kini kita sudah pun terhubung bersama dengan Farisha dalam talian. Hello, Farisha. Hello, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Selamat hari, Hai Farisha. Farisha. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah, sihat. Lebih daripada sihat. Duduk rumah asyik makan saja. Tak apa, tetap comel. Dia tapau makanan. Betul. Tapi kan, pertama sekali kita nak ucapkan tahniah atas pelancaran lagu terbaru ni. Okey, Hello. Dan sekarang ni kalau tengok di YouTube dah mencecah hampir 50-60 ribu tontonan. Okey, dan sebagai permulaannya kan, Farisha, cerita sikit tentang lagu Hello ni. Silakan. Okey, pembikinan lagu Hello ni sebenarnya kita bertujuan untuk OST Hello Jangan Tapau Cinta lah yang baru habis semalam, last episode. Dan sebenarnya lagu ini dikompos oleh Shazzy Ishak, Sashi Amira Audimok, dan penulis liriknya oleh director Hello Jangan Tapau Cinta juga, Aris Abu Rahman. Dan Alhamdulillah pembikinan lagu ni macam saya sebenarnya tak into sangat dengan lagu-lagu yang upbeat tau. Saya memang suka lagu sedih kan. Tapi bila diberi peluang untuk menyanyikan lagu macam ni, rasa adalah salah satu cabaran yang saya kena grab lah untuk saya buat betul. Alhamdulillah dengan orang kata kerjasama penulis lirik dan juga komposer, alhamdulillah okey saja. Dan lagu ni betul-betul ikut jalan cerita Hello Jangan Tapau Cinta. Dan Farisha rasa bagaimana kesesuaian genre lagu sebegini dengan Farisha? Apakah feedback daripada orang yang mendengarnya? Feedback ada yang macam 60% tu diorang suka dengan lagu ni, tapi cuma diorang tanya, Farisha asyik keluarkan lagu macam ni je, bila nak keluar lagu yang seangkatan Misha Omar atau Sri Siti. Alamak, saya pun terfikir, kena ke saya ni dengan lagu-lagu ballad? Kita tak tahu, kadang-kadang kita rasa okey, tapi dengar orang lain, penerimaan orang lain lain kan. Tapi belum cuba, belum tahu. Farisha, mana tahun lepas ni boleh mencipta banyak lagi lagu-lagu yang genre berbeza sedikit kan. Tapi untuk pembikinan lagu ni kan, sekarang kan tempoh PKP dan sebagainya. Bila mula buat lagu ni dan proses recording ni semua tu mengambil masa berapa lama? Pembikinan lagu ni pada awal tahun yang sebelum kita kena lockdown lagi sekali 2021 ni kan. Dan dah release lirik video pada bulan 1. Tapi kita tak dapat nak release music video dalam masa terdekat. Saya release lagu ni selepas puasa. Sebab tak dapat nak shoot. Kita kena lockdown dan sebagainya. Bila di-release so jadi terlambat. Dan Hello Jangan Tapau Cinta juga delay juga dan sekarang baru siarkan. Itu yang macam diorang baru dapat peluang untuk kenal saya, untuk kenal lagu Hello ni. Okey, baik. Tapi Farisha, saya nak tanyalah, saya tertarik dengan lirik ni yang berkata jangan kau pura-pura menjadi mangsa cinta, takkan ku beri peluang kedua. Kalau Farisha sendiri akan beri peluang kedua ataupun tidak? Macam mana? Macam mana segi? Apa dia? Tak dengar? Okey. Tak, lirik dalam lagu ni ada yang berkata jangan kau pura-pura menjadi mangsa cinta, takkan ku beri peluang kedua. So Farisha akan memberi peluang kedua ataupun tidak? Saya ialah manusia, ada kekurangan dan juga kesilapan. Apa salahnya untuk bagi peluang kedua kan? Betul tu. Dan kami nak ucapkan selamat maju jaya untuk Farisha untuk lagu ini dan lagu-lagu yang seterusnya. Tapi sebelum tu, kalau ada dalam kalangan penonton sekarang ni yang nak mengikuti perkembangan terkini Farisha, mungkin nak kongsi laman sosial, silakan. Okey, kepada semua yang sedang menonton Wanita Hari ini, kepada yang baru nak mengenali saya ada saja dekat media sosial semua, Farisha_Iris. Dekat situ saya akan sharekan macam-macam aktiviti pada masa PKP dan insya-Allah kalau kita dah habis lockdown ni, kita akan sharekan lagi aktiviti yang
mungkin kita dapat bertemu secara in real life insyaAllah. So Farisha akan ada kita. Terima kasih banyak-banyak kerana menjemput saya wanita hari ini. Saya sangat nervous hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Okey, baik. Terima kasih Farisha, jaga diri. Stay safe. Saya sukalah lirik lagu ni. Kan? Awak memang hafal ke, Sugi? Tak, tadi saya memang masa dengar, saya terdengar. Itu catchy lah dia. Ni pada baik kita kata Sugi bukan nama sebenar. Okey, baik. Itu berkenaan dengan lagu Hello oleh Farisha Iris. Kita nak memberitahu kepada anda pula tentang topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Seperti mana yang telah pun diwawarkan dalam social media kami, iaitu kalau di Facebook Wanita Hari Ini TV3, kalau di Instagram pula WHI TV3, yang mana topik yang kita bincangkan pada hari ini adalah ibu susuan. Mungkin Yana, sebelum ini kita pasti pernah mendengar situasi di mana seorang ibu tidak dapat memberikan susu pada anaknya. Mungkin ditidurkan dan terpaksa melahirkan anaknya disebabkan komplikasi. Tetapi buat masa sekarang lebih banyak yang kita mendengar kes-kes sebegini disebabkan COVID-19. Dan mungkin mereka di rumah tahu mengenai isu ini tetapi masih ada kekeliruan. Betul. Dan hari ini juga kita akan mengupas dengan lebih lanjut lagi tentang topik ibu susuan ni dari segi hak, dari segi tanggungjawab, aurat dan sebagainya, juga nasab keturunan. Dan kepada anda semua, sekiranya ada soalan yang ingin diajukan kepada panel kami di studio, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Kita akan berhenti berehat seketika. Kami akan kembali bersama dengan 3 tetamu istimewa pada hari ini. Wanita Hari Ini. Hari ini. Setiap wanita yang melahirkan pastinya mempunyai impian untuk menyusukan sendiri bayi mereka. Namun, tidak semua beruntung disebabkan oleh beberapa faktor seperti kekurangan susu badan dan mengalami masalah kesihatan. Menurut pengerusi inisiatif hospital rakan bayi Universiti Sains Malaysia USM, Prof Madya Dr. Nur Aida Ramdi, bayi yang baru lahir perlu menyusu badan kerana susu ibu membekalkan nutrien yang terbaik untuk bayi. Kesedaran yang tinggi terhadap kebaikan dan khasiat susu ibu menyebabkan ramai wanita kini bersedia menjadi ibu susuan untuk menyusukan bayi secara eksklusif. Seorang ibu pastinya akan berasa sedih serta terdesak apabila mereka tidak mampu untuk menyusu dan berusaha mencari alternatif lain termasuk mendapatkan bantuan daripada ibu susuan. Asyah Maharam, 35 tahun, mempunyai 8 orang anak susuan dan berpuas hati apabila dapat membantu ibu lain yang tidak dapat menyusukan bayi mereka. Apabila terjalinnya ikatan antara ibu dan anak susuan, apakah perkara yang perlu diketahui oleh mereka agar tidak berlaku kekeliruan atau salah faham di kemudian hari? Apakah yang perlu diketahui berkaitan dengan ibu susuan? Seperti mana yang kita tahu, susu ibu amatlah bernutrisi tinggi dan setiap bayi perlukannya. Tetapi ada bayi tidak mendapatnya daripada ibu mereka sendiri. Jadi hari ini itulah yang akan kami bincangkan bersama dengan 3 orang tetamu kita. Betul pun. Sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini. Saya perkenalkan. Yang pertama sekali kita bersama dengan Profesor Dr. Fariza Muhammad Syam, iaitu Pengarah Institut Islam Hadari UKM. Assalamualaikum Prof. Apa khabar? Selamat tengah hari Prof. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Okey. Selain itu kita juga bersama dengan Tuan Faisaluddin Yusof, seorang peguam syar'i yang tak asing lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam, Yaina dan Sagita. Selamat tengah hari Tuan. Makin berseri lah pula Tuan Faisal ni, lama tak jumpa ya. Set WHI merindui Tuan Faisaluddin. Ya, betul. Dan terakhir sekali kita bersama dengan Puan Asma Muhammad Noor yang juga merupakan seorang ibu susuan. Assalamualaikum Puan Asma. Puan Asma, nanti kalau boleh tolong unmute kan mic tu? Waalaikumsalam. Jauh berada di Kelantan ya Puan? Ya. Ya, saya. Okey, baik.
Hari ini kita nak bercakap tentang ibu susuan. Dan kalau kita lihat hari ini panel-panel kita pun bukan calang-calang. Jadi bermakna bukan sahaja kita nak melihat dari sudut pandangan Islam tetapi dari sudut pandangan sivil juga. Jadi permulaannya Prof, kalau boleh sebagai mukadimahnya berkongsi apa sebenarnya yang ditakrifkan sebagai ibu susuan, anak susuan dan dari sudut hukum bagaimana ianya boleh kita kaitkan. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Uyaina dan juga Jita dalam program ini. Bagi pandangan saya, isu ini memang sangat bagus untuk dibincangkan kerana sekarang ini memang isu ini sedang sering diperkatakan dan sejak dulu lagi. Ya. Yeah. Kalau kita lihat ya dari sudut hukum Islam secara asasnya adalah harus. Ya. Ini adalah berdasarkan kepada kalau kita selusuri kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Baginda mempunyai 3 orang ibu susuan ya, iaitu yang pertama sekali Ummu Aiman, yang kedua Suwaibah dan yang ketiga Halimatus Sa'diyah. Tapi biasanya dengan susu ibuan Halimatus Sa'diyah inilah yang paling dikenali oleh kita semua dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sudut hukum maknanya adalah harus untuk kita untuk ibu susuan ini dan juga anak susuan. Namun begitu dalam Islam itu kerana menjaga kemaslahatan ummah, maka ada syarat-syarat tertentu yang perlu diteliti ataupun yang perlu diperhatikan kalau ada kita masyarakat berhasrat untuk melantik ibu susuan ataupun untuk menjadi ibu susuan ini. Mengapa hal ini sangat diambil berat oleh ajaran Islam? Kerana untuk menjaga kemaslahatan dari sudut nasab dan juga dari sudut mahram itu sendiri nanti, kerana ada syarat-syarat tertentu itu ya, kalau untuk para penonton memahami. Yang pertama ya, para ulama bersepakat bahawa seorang bayi itu boleh menjadi anak susuan apabila terdapat 2 syarat utama, ya, iaitu yang pertama, bayi yang disusukan pastilah berumur bawah 2 tahun. Maknanya bayi disusukan iaitu 2 tahun ke bawah. Kerana dalam Al-Quran pun kalau kita lihat ada ayat menyatakan bahawa ibu menyusu tu dalam lebih kurang dalam tempoh 2 tahun. Ya. Jadi ibu susuan pun maknanya untuk bayi yang berumur 2 tahun ke bawah. Jika bayi berkenaan masih belum berjaya disusukan hingga umurnya melebihi 2 tahun, maka bayi itu tidak akan sama sekali dikira sebagai anak susuan. Maknanya anak susuan itu syarat yang pertama mesti 2 tahun ke bawah. Okey, baik Prof. Dan Minta maaf saya mencelah Prof. Prof minta maaf saya mencelah. Bayi mestilah disusukan sebanyak 5 kali kenyang dalam tempoh umur yang tidak melebihi 2 tahun tersebut. Okey, baik Prof. Bermakna Prof, mungkin kita boleh berkongsi syarat-syaratnya sepanjang perbincangan kita. Maaf saya mencelah Prof. Tapi pembukaannya cukup teliti yang diberikan oleh Prof. Saya kira maksud di sebaliknya ibu susuan, anak susuan dan syarat-syaratnya. Tapi kita akan berkongsi lebih lanjut berkaitan dengannya. Tapi nak tanya kepada Tuan Faisaluddin. Tuan, kalau kita lihat dari sudut undang-undang, mungkin Tuan boleh kongsikan apa yang perlu dititik beratkan dari sudut undang-undang syariah dan juga sivil bagi seorang yang ingin menjadi ibu susuan dan keluarga yang mempunyai anak itu sendiri. Baik, terima kasih ya Sanggita. Ya. Sebelum saya respon apa yang ditanya oleh Sanggita tu, saya kongsikan sedikitlah dengan penonton. Biasanya keadaan ibu susuan ataupun anak susuan ni berlaku sebagai contoh ibu kandung tu kematian ya, anak yang baru lahir tu ibu kandungnya meninggal dunia. Ada juga ibu kandungnya yang tak mampu memberikan susu ya, sebab mungkin faktor kesihatan. Ada juga yang dalam kes sebagai contoh anak angkat ya, nak jadikan dia sebagai tak ada apa-apa halangan dari segi hubungan mahramnya ya. Ada juga contoh anak luar nikah. Itulah keadaan-keadaan yang selalu berlaku, yang selalu terjadi berkenaan dengan ibu susuan. Baik, dari segi perundangannya pula ya, biasanya begini ya,
kita nak ambil anak susuan tapi kadang-kadang kita terlupa nak jaga hak dan juga kebajikan anak tersebut. Contoh ya, kalau dia ada mak ayah tak apalah. Tapi dalam keadaan sebagai contoh, kalau dia anak luar nikah, anak pungut ataupun anak angkat yang baik ya bila dia dah besar. Jadi mungkin disebabkan hukum syariah sebagai contoh hukum syarak ni, anak susuan dia tidak berhak untuk mewarisi harta pusaka mak susuan dia dan ayah susuan dia. Dia tidak boleh berkahwin ya. Dia tak boleh begitulah berkenaan dengan hak jagaan dan sebagainya. Jadi kadang-kadang anak susuan ni baik bila dah besar, dia pula yang lebih menjaga daripada anak sendiri. Ada tu ya. Jadi bila kita sayang kepada anak susuan kita tu, kita ada instrumen-instrumen yang dibenarkan oleh hukum syarak dan perundangan. Sebagai contoh, boleh bagi wasiat, boleh bagi hibah, hadiah untuk anak tu. Dan kena ingat ya, baik anak susuan ataupun anak kandung, anak angkat dan sebagainya, semua ibu bapa angkat, ibu bapa kandung, ibu bapa susuan tertakluk kepada undang-undang Akta Anak-anak ataupun Akta Kanak-kanak ni, Child Act ya. Kalau ada berlaku pengabaian, ada berlaku penderaan, maka ada hukumannya yang boleh dikenakan terhadap termasuk ibu susuan tadi. Jadi dalam hal ini saya nak tambah sikit saja lagi. Silakan Tuan. Sikit saja lagi daripada apa yang Prof telah perincikan tadi itu berkenaan dengan 2 tahun, bawah umur 2 tahun, kemudian yang 5 kali ya. Jadi dalam hal ini sebenarnya kalau tidak ada orang kata sebab yang sepatutnya, sebagai contoh mak dia meninggal ke apa kan, ni saja-saja dia nak bagi anak kau saja-saja nak bagi kan, sekali tepat, itu tak dibolehkan, tak boleh ya. Jadi mesti ada alasan yang kukuh. Contohnya tolonglah susukan anak saya ni sebab saya tak ada kemampuan nak memberikan, ataupun susu saya dah baru sebulan dah habis dah. Anak baru berumur sebulan dah habis. Jadi mesti ada alasan yang mendesak, alasan yang orang kata yang mesti mustahak. Jangan saya saja bagi. Betul, tak boleh saja-saja bagi, sebab itu akan memberi kesan jangka masa panjang di kemudian hari. Dan banyak lagi saya nak tanya kepada Tuan Fasaluddin, khususnya dari sudut pandangan sivil pula. Adakah ini berbeza dengan pandangan Islam? Tetapi sekejap lagi minta Tuan jawab soalan tu. Sebab saya nak tanya kepada Puan Asma. Difahamkan sekarang ni Puan Asma ada 2 orang anak. Seorang Puan sedang mengandung sekarang ni, seorang lagi. Dan ada 2 orang anak susuan. Jadi sebagai permulaan mungkin Puan boleh kongsikan kenapa, atas faktor apa yang membuatkan Puan ingin memberi susu kepada 2 anak ini? Okey, yang pertama sekali untuk Farhanis ni, bermula dengan seorang senior saya, iaitu Puan Maisarah Rafi'i. Dia yang menjadi perantara untuk saya menjadi ibu susu kepada Farhanis ni, sebab dia ada kenalan dekat hospital HUSM. So dia tanya dalam satu grup WhatsApp kami lah, siapa yang sudi untuk menjadi ibu susu kepada Farhanis, kepada baby yang baru lahir, sebab ibu dia tengah koma. Jadi saya rasa di situlah saya rasa terpanggillah untuk membantu. Okey, baik. Dan mungkin bagi mereka yang tidak tahu, Yana, Puan Asma adalah ibu susuan pada adik Farhanis yang dilahirkan pada tahun 2019 disebabkan ibunya yang menghidap komplikasi tumor dan berada dalam keadaan koma. Baik, mungkin pengalaman Puan Asma ni boleh membuatkan saya ingin bertanya kepada Tuan Faisal. Tuan Faisal, saya ada membaca yang kalau menjadi ibu susuan, ibu itu harus menziarahi anak itu walaupun bukan sekerap, tetapi harus menziarahi anak itu, mengambil tahu apa yang berlaku dalam hal hidup anak itu. Dari sudut undang-undang, bagaimana sekiranya ibu susuan itu gagal melakukannya, Tuan? Okey, Sanggita. Dari segi undang-undang tidak ada sebarang bentuk akta ataupun peruntukan dalam mana-mana undang yang memaksa, mewajibkan ataupun kalau tak buat kena denda ataupun kena ada hukuman. Tidak ada ya dalam negara ini. Tapi kita kena ambil maklum dan kena tahu perkara ini kenapa digalakkan, kenapa para ulama mengharuskan
menggalakkan ibu susuan ataupun anak susuan tu saling ziarah-menziarahi. Sebab dalam hukum Islam, apabila dah jadi anak susuan, maka anak-anak kandung kepada ibu susuan kita tu dah dianggap macam adik-beradik kandung. Kita tak boleh kahwin dengan dia. Jadi bayangkanlah, kita baru berumur 2 tahun waktu tu. Kita pun tak kenal mak susuan kita tu. Besok bila kita dah umur 30, 20, terjumpa pula lah adik kandung tu di universiti. Bercinta pula. Aduh. Kenapa? Sebab kita tak pernah lepas berumur 2 tahun tu tak meneruskan hubungan silaturahim. Tak saling kenal mengenali. Itu yang dielakkan. Itu yang kita takut nanti jadi pula jatuh cinta, tak apa. Berkahwin pula dengan adik-beradik kandung susuan. Itu tak boleh. Itu hukumnya haram. Jadi dari segi konteks soalan Sanggita tadi, setakat hari ini tidak ada sebarang undang-undang dalam negara ini, baik undang-undang sivil ataupun undang-undang syariah di negeri-negeri yang ada ini, yang memerintahkan ibu susuan tu wajib kena ziarah ataupun anak susuan tu wajib kena ziarah mak susuan dia. Kalau tak ziarah kena denda ataupun kena penjara. Setakat hari ini tidak ada. Tetapi ianya adalah hukum yang sedia maklum dalam hukum syarak. Itu kena jaga tu. Sebab bab nasab ni penting, ya. Jangan kata adik-beradik susuan. Baru-baru ni kita baca satu laporan di dalam media, saya tak pasti dalam negara ni ataupun di luar negara, yang mengatakan bahawa adik-beradik pun boleh kahwin. Abang dengan adik kandung. Saya rasa di negara jiran ke mana, ya. Dan cuma dari segi amalan bangsa lain dalam negara ni, contoh orang India, orang Cina, dari segi apa kesan dia kalau dia ambil anak susuan tu saya tak berapa pasti. Tetapi amalan dan budaya ni memang ada. Maknanya masyarakat Tionghoa, masyarakat India, masyarakat yang bukan Islam dalam negara ni pun memang mengamalkan, kata mempraktiskan amalan ibu susuan. Apakah lagi kalau ibu susuan tu orangnya sehat, dia punya environment pemakanan dia bagus, ya. Kita sekarang ni banyak ibu-ibu dan juga pasangan muda hidup di bandar dengan keadaan kehidupan yang mencabar, makanan segera aja. Tapi mungkin anak kita tu tak dapat khasiat macam Puan Asma tu. Mungkin Puan Asma tu makan makanannya berkhasiat. Kan? Sebab itu sunnahnya Rasulullah SAW dihantar oleh ibundanya dan juga ahli keluarganya berjumpa dengan Halimatus Sa'adiyah untuk dapat makanan dan sumber susu yang sihat. Sebab Halimatus Sa'adiyah, ibu susuan Rasulullah ni duduk di tempat contoh macam di Cameron Highland tu. Tak ada chemical, environment dia bagus. Jadi susu yang dihasilkan tu sangat berkhasiat. Itu sebetulnya. Dan Tuan, walaupun Tuan kata tak ada akta yang memperuntukkan untuk hal itu, saya kira ia berbalik kepada tanggungjawab ibu susuan dan juga ibu kandung untuk memastikan perkara-perkara seperti senario yang Tuan cakap tadi tu tak terjadi di kemudian hari. Kita dengar macam dalam drama, tapi inilah sebenarnya hakikat yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang ni kalau kita memandang enteng tentang topik ibu susuan pada hari ini. Dan Prof, tadi Prof ada bercakap tentang hukum pertama, anak itu tadi syaratnya mesti bawah usia 2 tahun. Dan kedua syaratnya pula adalah mesti 5 kali kenyang. Kalau Prof nak terangkan lebih terperinci lagi dengan apakah yang dimaksudkan dengan 5 kali kenyang dan apakah juga yang akan terjadi sekiranya anak yang diberikan susu itu sudah berusia lebih daripada 2 tahun, Prof. Silakan. Ya, terima kasih. Sebab apabila syarat itu yang telah diletakkan dalam hukum syarak, maka ibu susuan dan anak menjadi ibu susuan dan anak susuan adalah terangkum dalam syarat tersebut. Maknanya kita harus dibolehkan untuk menjadi ibu susuan atau untuk menjadi anak susuan apabila syarat itu telah dipenuhi. Seandainya tidak dipenuhi syarat tersebut, maka dia tidak dipanggil sebagai anak susuan ataupun ibu susuan. Maknanya kalau kurang daripada 5 kali, maka dia bukan jadi ibu susuan, ya, ataupun dia tidak menjadi anak susuan. Kerana itulah syarat yang telah ditetapkan oleh hukum syarak ataupun dalam ajaran Islam, ya. Mengapa dari aspek psikologi, ya, mengapa anak ini dikatakan mempunyai hubungan ibu susuan dan mesti 5 kali kenyang, ya. Kerana susu ini, ya, dari aspeknya sebagai kita ibu, ya, dari segi biologinya, susu ibu itu adalah datang daripada darah daging ibu itu sendiri.
apa yang kita makan, apa yang terkandung di dalam badan kita. Jadi darah daging itulah yang akan menjadi membentuk, membesar bayi yang disusukan oleh ibu susuan. Dan syarat 5 kenyang itu maknanya adalah ditetapkan oleh alim ulama, maknanya menjadi boleh menumbuhkan tubuh badan yang sihat, dari segi biologi dan juga fizikal dan juga psikologinya. Mengapa hukum syarak sangat teliti dalam hal ini ya? Kerana seperti mana disebut oleh peguam kita tadi saudara tadi mengatakan bahawa sebab dia berkait dengan nasab tadi ya, kerana disebut ya dalam hadis Rasulullah yang mengatakan bahawa sesungguhnya persusuan itu dapat menjadikan mahram sebagaimana mahram kerana kelahiran. Jadi that's why lah ulama sangat teliti dalam hal ini. Contohnya pandangan daripada Yusuf Qardawi ya, yang mengatakan bahawa mengapa ibu susuan ini ataupun hal-hal yang berkaitan dengan anak susuan ini sangat teliti, kerana penderma ataupun kalaulah ada kata program untuk menderma susu ibu dan sebagainya, identiti penderma ataupun identiti ibu susuan itu mestilah dikenali oleh bayi berkenaan apabila dia besar kelak, supaya tidak terjadilah kes-kes berkahwin sesama anak susuan, adik-beradik dan sebagainya, kerana telah menjadikan syarat tadi bahawa ibu susuan itu adalah seperti ibu kandung sendiri dan saudara ataupun adik-beradik anak susuan adalah seperti adik-beradik sendiri, aurat dan mahramnya adalah seperti adik-beradik sendiri. Maka itulah sebabnya dalam konteks negara kita sebenarnya ya, Jita dan Uyaina ya, sebenarnya tidak menjadi satu perkara yang terlalu daruri ataupun terlalu mendesak untuk kita mewujudkan program khusus ataupun nak sebut bank susu dan sebagainya. Sebenarnya tidak lagi mendesak sampai ke tahap itu. Ada kes-kes tertentu sahaja. Jadi ulama peringkat antarabangsa, ulama Islam juga mengatakan bahawa tidaklah sampai kita mewajibkan ya, kerana belum sampai ke tahap itu. Okey, baik Prof. Okey. Baik Prof. Dan mungkin kita boleh bertanya kepada Puan Asma sendiri. Puan Asma, berapa bulan atau berapa lama Puan Asma memberi susu kepada adik Farhanis dan bagaimana perhubungan Puan Asma bersama dengan adik Farhanis sekarang ini? Okey, terima kasih. Untuk pengetahuan, saya hanya menyusukan baby Farhanis ni selama 2 minggu sahaja. Memandangkan saya perlu mengikut suami ke Bangi sebab dia bekerja kat sana. So bila dah habis berpantang, sebab waktu saya menyusu menjadi family susuan baby Farhanis tu, waktu tu dah nak habis pantang dah. Jadi saya bagi tahulah, awal-awal lagi saya dah bagi tahu saya hanya boleh menyusukan sekejap je. So dia okey. So saya pun hanya 2 minggu lah sempat, dan alhamdulillah sampai sehingga hari ini masih lagi berhubung dengan keluarga mereka lah. Dan baik. Ini kan segi kalau kita lihat juga adalah salah satu hikmah daripada ibu susuan dan anak susuan ini, dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Baik, Tuan Faisal, tadi saya ada bertanya tentang dari sudut pandangan Islam dan juga dari sudut pandangan sivil. Kalau dari sudut pandangan Islam kita dah faham, ianya memang memberi kesan dari sudut nasab, tanggungjawab, hak tututan harta, aurat dan sebagainya. Tetapi kalau dari pandangan sivil pula, adakah ia juga memberi tekanan yang sama juga dari sudut yang saya maksudkan tadi itu dari pandangan sivil, Tuan? Okey, terima kasih Uyaina ya. Berdasarkan saya punya pertanyaan dengan kawan-kawan peguam terutama yang bukan berbangsa Melayu dan bukan beragama Islam ya. Setakat hari ini tidak ada dipanggil sekatan seumpama yang berlaku dalam hukum syarak. Maknanya tak adalah dalam isu berkenaan dengan tak boleh kahwin ke ataupun dari segi aurat, itu tak ada. Mereka tak ada masalah ya. Cuma dari segi itu sama macam kita. Maknanya anak susuan tidak boleh mewarisi pusaka
daripada ibu susuan dia, sama macam kita ya. Cuma dalam hal ini hakikatnya ya, Uyaina dan juga Sanggita ya, perkara ini perkara yang sangat mustahak dan penting ya. Seumpama anak angkat. Kalau anak angkat, kita ada dipanggil sijil pengangkatan ataupun perintah pengangkatan ya, ataupun dalam surat beranak tu ditulis ya, ini anak angkat si fulan bin si fulan ya. Baik, saya rasa sudah sampai masanya kita kena ada satu pengiktirafan ataupun sijil pendaftaran berkenaan dengan hubungan ibu susuan dan juga anak susuan, supaya tidak berlaku masalah-masalah seperti perkahwinan antara adik-beradik susuan ataupun isu-isu lainlah yang kita tak akan jangka berlaku pada yang akan datang ya. Jadi perkara ini sama ada untuk mereka yang beragama Islam ataupun tidak beragama Islam, supaya jelas ya. Bukan setakat kontrak yang lain-lain, ada juga ibu susuan yang dibayar oleh ibu bapa kerana khidmat memberikan susuan. Itu tak ada masalah. Itu sampingan antara kedua-dua belah pihak. Tapi untuk masa depan anak tersebut dan juga ibu susuan, sama ada yang beragama Islam ataupun bukan beragama Islam, sama ada anak itu beragama Islam ataupun bukan beragama Islam, perlu ada satu sijil pendaftaran ataupun apa-apa pengiktirafan yang boleh dijadikan rekod ya, supaya tidak ada berlaku sebarang masalah pada masa akan datang. Itu saya punya cadangan. Setakat hari ini saya fikir tidak ada lagi ya sebarang rekod ataupun sebarang hitam putih yang digunakan. Cuma usaha ataupun cadangan macam saya ni dah ramai dah yang cadang, bukan saya yang pertama kali. Pihak-pihak academician pun ramai juga yang dah mencadang. Sebab kita nak pastikan hubungan antara anak susuan dan ibu susuan tu. Jadi soalan asal yang Uyaina tanya tadi berkenaan dengan undang-undang sivil tidak ada lah ya, sebagaimana hukum syarak. Cuma kesannya katakanlah kalau antara anak yang bukan Islam dan juga ibu dia yang bukan agama Islam ya, yang ibu susuan tu, kalau ibu dia meninggal, setakat ni tidak ada yang mengatakan bahawa anak susuan tu berhak untuk mewarisi pusaka ataupun harta peninggalan ibu susuan dia dalam undang-undang sivil. Jadi sudah harta kita dah faham dengan jelas sekarang. Sama je macam dengan kita. Okey, maksudnya dari sudut undang-undang tidak ada masalah sekiranya seorang ibu beragama Islam ingin memberikan susu kepada yang bukan beragama Islam. Tetapi mungkin boleh saya tanya kepada Prof juga. Prof, saya faham dari sudut hukum Islam ada pelbagai syaratnya, tetapi dari sudut Islam juga boleh seorang yang beragama Islam ataupun yang tidak beragama Islam memberikan susu kepada yang bukan beragama Islam dan sebaliknya. Saya saya menujuk kepada Yusuf ulama ya, ulama antarabangsa yang mengatakan bahawa seandainya susu ingin diberikan kepada ataupun program susu ibu ini atau penderma ini ya, ada beberapa syarat dah yang kalau seandainya kalau dapat memenuhi syarat ini dan persoalan ini dapat dirungkai, bolehlah kita buat secara disebut tadi ya, maknanya yang pertama saya dah sebutkan tadi, identiti penderma itu perlu diketahui dan sangat baik ya kalau data-data seperti cadangkan oleh Tuan tadi, maknanya direkodkan dan mendapat sijil pengiktirafan ya. Kalau itu dapat dipastikan, kemungkinan maknanya boleh program ibu susuan ini diperluaskan ya. Dan yang kedua dia menurut pandangan Yusuf Al-Qaradawi ya, susu ibu yang terkumpul itu tidak boleh sama sekali ya, bercampur dengan air ataupun ubatan-ubatan lain ya. Jika berlaku pencampuran antara keduanya, maka maknanya tidak akan sabit dia sebagai ibu susuan. Maknanya ibu tu susu itu mestilah susu yang asli daripada ibu tersebut tanpa mencampurkan dengan apa-apa yang lain ya. Dan yang ketiga, sekiranya susu ibu yang terkumpul itu disyaki bercampur dengan susu wanita-wanita lain secara rawak, maknanya itulah sebabnya kalau kita buat satu center dan sebagainya, kita risau yang ini tidak dapat dikawal secara rawak, maka hukumnya sama seperti syarat kedua, iaitu tidak akan berlaku sebarang pensabitan kekeluargaan, maknanya dia tidak boleh diiktiraf sebagai ibu susuan. Namun dan inilah soal ibu non-Muslim dengan Muslim itu saya tidak jumpa dalam syarat ini ya, yang ditetapkan oleh fatwa ini.
Jadi saya tidak dapat memberikan satu kepastian bahawa boleh apa tu ataupun tidak boleh. Tetapi saya ambil dari sudut kalau menderma organ ya, menderma organ adalah diharuskan. Maka ya kalau dalam konteks menderma organ diharuskan, maka mungkin ibu susuan itu kalau sampai peringkat daruri, mendesak, tak ada pilihan lain, maka juga mungkin diharuskan. Baik. Okey, saya kira itu satu konklusi terbaik juga untuk topik kita bincangkan pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak buat Profesor Dr. Fariza Muhammad Syam, Pengarah Institut Islam Hadari UKM, Tuan Faisaluddin Yusof, Peguam Syar'i kita, dan juga untuk Puan Asma Muhammad Noor yang sudi berkongsi pengalaman menjadi ibu susuan untuk 2 orang anak. Terima kasih Puan. Terima kasih. Jaga diri kesemuanya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Yana, saya kira perbincangan tadi itu memberikan pencerahan lah kepada mereka kalau ada persoalan. Sebab saya sendiri ada persoalan yang sempat saya bertanya tadi dan mungkin anda di rumah pun telah terjawab persoalan-persoalan anda. Betul. Kalau kita tak nak kejadian ataupun senario-senario yang kita ingat cuma berlaku dalam drama, hakikatnya berlaku dalam masyarakat kita untuk terjadi. Jadi janganlah pandang remeh tentang topik ibu susuan ni. Baik, kami nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Hai, kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan dalam segmen tajaan sekarang ni sudah pun terhubung dalam talian si cantik manis Nur Atira Samsudin yang merupakan pegawai pemasaran jamu jelita. Assalamualaikum, hai Atira. Waalaikumsalam, apa khabar Yana? Sihat, Alhamdulillah. Wah, sweetnya Atira hari ini. Okey Atira, hari ini apa nak dikongsikan dengan penonton Wanita Hari Ini? Silakan. Okey, terima kasih Yana. Assalamualaikum buat semua penonton Wanita Hari Ini dan selamat sejahtera atau ucapkan. Okey, yang mana penonton Wanita Hari Ini yang tengah tengok kita hari ini atau ada berita baik nak kongsikan kepada anda. Sekarang jamu kita adakan Merdeka Sale di Jombai. Jadi anda boleh dapatkan produk kami dengan harga yang sangat murah, dengan harga yang sangat mampu milik. Jadi nak restock produk pun boleh. Terus layari www.jombai.my. Dan saya nak share kepada anda, tak rugi pun beli di Jombai. Selain harga murah, duit tersebut kita akan masukkan ke tabung COVID-19 kepada jamu jelita prihatin. Jadi kami akan bantu mereka yang terkesan ataupun yang memerlukan sepanjang pandemik ini, Yana. Okey, Yana, sebenarnya hari ini nak share satu produk yang akan rasa cukup diperlukan sepanjang pandemik ini. Lagi-lagi buat wanita yang memang tengah tunggu hari nak bersalin, orang cakap. Dan kalau nak bercakap pasal bersalin, tak macam dulu. Dulu kita boleh upah bidan ataupun nak panggil mak, turun jaga dan sebagainya. Tetapi dengan keadaan sekarang, bukan semua orang berkemampuan nak upah bidan ataupun nak panggil mak dari kampung pun tak lepas kami. Jadi pilihan lain kita memang kena berpantang sendiri di rumah. Jadi sebab tu jamu kita bawakan set bersalin tradisi. Ini adalah produk yang serba lengkap, sangat mesra pengguna. Produk ini boleh dilakukan sendiri di rumah. Senang cerita kita boleh pantang sendiri dekat rumah. Selain produk ni harga dia murah, lengkap dengan 8 produk. Sebab anda percaya, 9 bulan bukan tempoh yang singkat Yana. Kita dah orang kata apa, kita mengandung dan sebagainya, macam-macam dah jadi dekat tubuh, banyak melibatkan dalaman, bentuk tubuh dan hormon dan sebagainya. Jadi anda percaya waktu berpantang memang para ibu nak lakukan sehabis baik untuk pastikan kita ada badan seperti dulu, kesihatan yang lebih baik. Jadi sebab tu jamu kita bawakan set bersalin tradisi ni yang lengkap dengan 8 produk yang ada air selusuk dalamnya, bantu lancarkan proses kelahiran, ada minyak selesa, boleh jadikan sebagai urutan dan sebagainya. Dan kalau kita divisi ada juga tungku herba tradisi, mempunyai banyak kebaikan untuk tubuh-tubuh wanita yang berpantang. Dan kita juga turut sediakan jus jamu moden. Kita tahu wanita bersalin kena makan jamu untuk baik pulih dalaman wanita. Jadi kita sediakan jus tradisi wanita. Dalam ni lengkap dengan parti herba ataupun parti-parti herba yang berkualiti, yang bermutu tinggi daripada kunyit, kacik Fatimah, ada keserapat, mempunyai banyak kebaikan untuk dalaman wanita. Jadi jus tradisi wanita ni anda tak perlu risau, tak pahit, rasanya sangat sedap, ibu berpantang sangat sesuai amalkan jus tradisi wanita dan turut terdapat dalam set bersalin tradisi. Dan kalau anda nak tahu sebenarnya, dalam set bersalin tradisi kita turut sediakan rendaman herba manja tani. Kita tahu bersalin melibatkan banyak proses di bahagian intim, melibatkan bahagian intim kita. Jadi produk ini sangat sesuai untuk bantu pembersihan dan sesuai jadikan sebagai rendaman, cebukan dan juga sanggat. Okey. Dan kalau untuk rendaman boleh rebus dan juga kalau untuk cebukan boleh rebus air tersebut, boleh jadikan untuk isi cebuk kerana produk ini sangat bagus untuk atasi masalah bau-bauan dan juga kotoran. Dan banyak sebenarnya Yana produk dalam set bersalin tradisi ini. Dan ada berita baik yang saya kongsikan kepada anda. Sekarang kepada Merdeka Sale,
harga produk cuma RM135 saja bagi set bersalin tradisi, harga asal RM169.90. Tetapi untuk combo pack dengan harga RM144, set bersalin tradisi kita bagi bersama bengkong tradisi. Orang cakap bersalin tak lengkap kalau tak pakai bengkong kan. Jadi bengkong tradisi kita bagi bersama set bersalin tradisi, harga cuma RM144 saja. Dan ini terkongsikan kepada anda, untuk bengkong tradisi jamu cerita yang berharga RM3.90 ni, kita menggunakan kain belacu yang sangat selesa, yang sangat tebal dan masih mengikut orang kata apa, ciri-ciri tradisional supaya bila pakai, bila dia grip di tubuh. Ikatan seksual akan buat tubuh kita lagi grip dan juga bantu untuk dapatkan bentuk badan menawan. Kalau untuk beli secara beras ringan pun boleh, harga cuma RM27 saja. Dan untuk beli lagi jimat, boleh dapatkan secara set bersalin tradisi dengan bengkong berharga RM144 saja, sangat murah. Boleh layari www.jombai.my dan dalam set bersalin tradisi ada bam hangat, boleh pakai untuk sebelum pakai bengkong, pakai bam hangat untuk kesan yang lebih baik. Dan yang terakhir buat hari ini Uyana, kita ada kopi perawan. Ini adalah produk yang sangat bersesuaian untuk jadikan sebagai minuman harian wanita berpantang. Untuk orang kata apa, untuk tenaga, untuk supaya kita berjaga malam pun tak lesu. Kadang-kadang bila jadi first jadi ibu ni tak biasa lagi dengan rumah baru yang kita kena bangun jaga anak tengah-tengah malam dan sebagainya. Jadi kopi perawan ni bantu untuk bekalkan tenaga dan stamina. Dan dalam masa yang sama, kopi perawan mengandungi herba yang terbaik untuk dalaman wanita sebab kita menggunakan ekstrak pinang yang kita tahu baik untuk rahim dan juga dalaman wanita. Dan kesemua produk ni anda boleh dapatkan di Merdeka Sale. Kita ada promosi besar-besaran sempena Merdeka Sale. Boleh layari www.jombai.my dan para ibu yang nakkan set bersalin tradisi dengan harga yang murah, boleh terus layari www.jombai.my. Produk bersalin daripada jamu digital sangat mampu milik, lengkap dengan 8 produk, boleh berpantang di rumah serta produk ini memang produk yang diyakini pemula dah 10 tahun di pasaran. Dan kalau anda yang mana nak dapatkan kopi perawan dan perasingan, boleh dapatkan berharga RM29.90. Dan sekarang di Jombai pun ada twin pack, ada promo lagi. Boleh terus layari www.jombai.my. Dan untuk sembarang pertanyaan, boleh terus hubungi Atira di 1800 885510 ataupun WhatsApp Atira di 0113535753. Okey, Atira, ada tak social media jamu jelita yang nak dikongsikan juga? Okey, boleh follow IG kita, Jamu Jelita Official, dan Facebook Jamu Jelita. Dan kalau anda nak tahu lebih lanjut tentang produk Jamu Jelita, banyak yang terkonten kita akan lakukan di social media. Dan secara ringkasnya, anda ini adalah masa buat kepada ibu yang nak dapatkan set bersalin dengan harga murah. Kena cepat-cepat layari www.jombai.my sekarang, sementara stok masih ada. Dapatkan juga bengkong kita, yang mana bengkong ni memang merupakan produk yang sangat laris, setiap bulan sangat laku. Banyak kebaikan dia untuk bantu dapatkan bentuk badan menawan, bantu untuk kempesan perut. Jadi para ibu memang wajib pakai bengkong. Jangan lupa dapatkan kita 3 produk ni di kedai jamu boleh, Shopee boleh, dan sekarang nak lagi murah, dapatkan di Jombai. Okey, baik Atira, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian tadi. Stay safe Atira, sampai berjumpa lagi. Sama-sama Yana. Baik, kepada anda jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Baik, kembali bersama kami dan terima kasih kerana masih lagi bersama kami di WHI. Dan Yana, saya sempatlah membaca komen-komen di Facebook. Ada antara soalan anda sempat kami bertanya, tetapi ada juga yang tidak sempat kami bertanya. Tetapi di sini ingin saya berkongsi satu komen daripada Puan Zainun Sudin yang berkata, saya telah menjadi ibu susuan kepada 2 orang anak perempuan. Saya tak merahsiakannya dengan anak-anak kandung tentang adik susuan mereka. Dan seorang lagi telah berkata yang menjadi ibu susuan adalah sesuatu yang sangat mulia. Betul, dan saya kira ini yang sepatutnya dilakukan juga. Tak boleh diam-diam, tak boleh rahsia-rahsia, sebab nanti kita tak tahu apa yang akan terjadi 10 ataupun 20 tahun akan datang. Tahu-tahu nak bawa balik jadi bakal suami ataupun isteri, rupa-rupanya adik-beradik susuan. Seperti yang dikatakan oleh Prof dan juga Tuan Faizaluddin, identiti itu amatlah penting. Betul. Baik, itu sahaja yang dapat kami kongsikan bersama dengan anda untuk hari ini. Esok, hari Jumaat, kita akan kembali dengan topiknya dugaan uji kesetiaan. Betul ke Sugi? Banyak dugaan saya kira. Tapi esok kupasannya bersama dengan saya dan juga Hawa. Betul. Dan kepada anda yang belum follow kami di Instagram juga di Facebook, sila-silalah follow sebab ada banyak info terkini juga yang kami selalu update di situ. Ada challenge, WHI challenge. Yang belum melakukannya bolehlah mencuba bersama dengan Yaya. Okey, baik, sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Stay safe. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati
diri dia. Permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak